Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Okey, untuk kali ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk kita tengok support dan resistance untuk sesuatu counter. Kerana sangat penting untuk trader, newbie ataupun mana-mana trader pada peringkat apa sekalipun, support resistance adalah perkara asas. Okey, sebab pembeli akan beli dekat support, penjual akan jual dekat resistance. So kalau kita pergi beli kat resistance, kita hanya menempah menempah kerugian lah. Kita tak dapat untung pun kita beli kat resistance, kecuali resistance tu breakout. Macam mana nak berlakunya breakout tu? Dengan adanya volume, dan juga kita tengok RSI dekat situ. Kalau kita pasang indikator, kita tengok RSI adakah dia dah sampai. Kalau RSI dah sampai 90, sampai area overbought. Kalau resistance dekat overbought, dia akan junam lah. Okay, dia akan turun. Kalau resistance tu dekat dengan area support lagi, maksudnya dekat oversold lagi, RSI baru dekat 60, insyaAllah dia akan terbang. Dia akan break up with volume lah. Kena ada kehadiran volume. Volume tu apa? Pembeli lah. Okay, pembeli-pembeli yang ramai-ramai, dia akan jadi volume bar dekat kita punya sinilah. Ini volume bar ni akan tunjuk sebagai pembeli lah sebenarnya. Orang beli-beli berapa lot jadi banyak-banyak, jadilah bar tu menaik tinggi. So kita tahu minat belian dekat counter tu tinggi, so dia boleh push breakout resistance. Okay, berjaya pecahkan resistance tu. Okay, untuk yang basic, kena tahu dulu counter tu menaik ke menurun ke, fasa apa ke, barulah kita boleh nak masuk. Okay, bukan sebarangan kita masuk. Okay, contoh JBS, ada JBS uptrend. Siapa yang beli indikator, boleh tengok dekat mana-mana hours yang ada counter ni. Contoh 4 hours ya, NGGB. Okay, NGGB counter uptrend. So obviously uptrend. Ni nampak uptrend. Secara general okay, adakah boleh masuk sekarang? Tidak. Okay, jawapannya kena tengoklah support resistance dia dahulu. So kita tengok strong support resistance, kita pergi dekat weekly. Ini untuk yang kita study, kita ada Sabtu Ahad, kita boleh study. So kita boleh tahu siasat support resistance. Kalau yang on the spot, nanti saya cerita macam mana. Alright, sekarang ni pergi kat weekly. Dekat dia punya bawah time frame apa benda ni, pilih 5 years. Okay, 5 years. Sebab tu kuat lah, kita boleh tengok support resistance yang kuat. Okay, so apa next kena buat? Untuk tahu dia counter uptrend tak uptrend, kita buat apa? Kita pilih dekat ni 1, 2, 3. Ambil parallel channel. Parallel channel ni. Okay. Ambil dia punya yang dekat paling bawah dia punya tu. Dia sentuh beberapa. Kita pun tarik sampai dekat mana yang atas dia punya wick ni. Yang ni pun tak kena berapa kena. So kita nampak okay, dia uptrend. So overall kita nampak dia punya pergerakan harga menaik secara keseluruhan dia. So kita ambil contoh kita lukis macam ni. Okay, dia naik ke atas. Obviously nampak arah ke atas, dan kemudian dia ini adalah resistance dia. Ni kita dah buat channel. So kita tahu ni yang atas adalah resistance, yang bawah adalah support, yang tengah tu kalau candle di bawah, middle channel ni adalah akan jadi resistance dia. Kalau candle ni di atas middle, ini akan jadi support dia. Okay, so kita lukis sekarang ni. Sebab dia dah berjaya breakout. Ini kita panggil resistance yang berjaya breakout with volume. Ini volume bar volume. Volume tu apa? Minat belian lah. Orang beli. Dia jadilah bar volume kat sini. Dia beli dengan lot yang besar. Okay, bukan orang biasa-biasa Orang jerung. Orang jerung tu dia dia punya kemampuan beli dia tinggi, berjuta-juta ringgit. Satu counter tu dia boleh beli stok. Itu kita nak yang macam tu lah, jerung-jerung masuk. Kalau dekat kita punya platform, contoh M+, kita boleh tengok dekat market depth. Market depth tu kita tengok ada orang beli 5,000 lot, 1,000 lot. Nampak atas pada 500 lot dah. Maksudnya dia sangat banyak masuk. Kalau tu 100 lot tu macam orang biasa. Kita mampu beli kan 100 lot kan. Ini yang luar biasa.
Okay, kalau kata 100 lot pun 10 kali continuous 100 lot ke 5 kali ke. Okay, itu banyak lah. Maksud kita nampak orang beli. Percentage beli itu lebih tinggi. Buy volume lebih tinggi daripada sell volume. Itu kita tahu counter tu akan breakout resistance. Kalau dia ada resistance, dia akan pecah. Dia akan naik ke atas. Macam ni lah contoh dia. Dia sebenarnya adalah resistance. Trendline ni. Macam contoh yang ni. Dia sentuh, dia jatuh. Yang ni pun nak sentuh ke atas ni, dia drop. Yang ni dia berjaya pecah sebab dia ada volume. Yang ni dia nak pecah. Masa ni volume dia tak cukup kuat. Yang ni dia nak try pecah. Volume dia tak sekuat yang ni. Ni nampak tinggi bar dia. Alright. Sebab tu dia boleh naik sampai atas tu. Okay. So, kita dah tahu sini dia dah pecah. Automatik dia akan jadi support kita. Kalau kita masuk masa ni, tak kisahlah kita masuk dekat mana-mana area sini. Okay. Lepas tu, kita tahu, dekat mana support aku ni? Okay, support kita satu yang sini. Second dekat mana? Dekat media BB ni. Media BB pula. Media channel. Ni kan dot tu. So, media dia. So, kita tahu kalau bocor kat sini, kita wajib cut loss lah. Sebab kalau tak, dia akan cari lower BB lagi. Lower parallel channel. Dan kalau bocor lower parallel channel, automatic jadi downtrend. Okay. Kita kena elak lah. Kita kena tahu risk kita. Sebab tu perlu tahu support dan resistance. Cari counter yang uptrend dulu. Cari dekat weekly. Kita tarik channel. Tengok nampak obvious dia uptrend. So cantik. Macam ni dia dah jadi 2 uptrend yang baru. So kita lukis lagi satu. Okay. Kalau counter yang naik dengan tinggi, dia akan jatuh. Dekat mana degree? Dia sebenarnya boleh tengok degree lebih daripada 45 degree ni. Maksudnya counter tu dah naik tinggi. So kita expect nanti dia akan terus drop lah. Kalau dia naik tinggi, dia akan drop sampai ke bawah ni. Baru dia buat uptrend yang baru. Alright. Sebab dia dah naik lebih daripada 45 degree. Alright. So okay, ini untuk kita tahu counter uptrend dan support menggunakan channel. Ini akan jadi dia punya resistance. Okay, kita bagi lebih clear sikit. Sebab nak elok dia kena sentuh bawah ni, sentuh atas ni. Okay, wick dah sentuh. So, ini adalah support. Sepanjang-panjang ni support. Allah. Ini support juga. Okay. Support sekarang ni. Kalau dia bocor, dia turun. Cari yang bawah ni yang bawah ni kita tahu, kita boleh tanda siap-siap lah. Bawah ni bawah. Okay, ini dia punya middle. Kalau dia bocor, dia akan cari yang bawah. Di bawah ke area sini lah. Area sini. Alright. So, dah ada berapa banyak support situ. Ini support terdekat. Ini support 2. Takkan kita nak tunggu sampai dia masuk channel bawah ni. Okay. Kena cut loss dah lah Kena cut loss lah. Kalau sampai satu ni, kita kena tahu kita punya risiko sanggup-tanggung. Okay. Kalau sini dah bocor, dia akan cari sini. Dah bocor, dia akan cari yang bawah ni pula. Bocor, terus buat downtrend. Takkan kita nak biar kan. So, kita kena cari peluang untuk keluar. Alright, itu melalui channel. Sekarang ni kita lukis berdasarkan berapa banyak candle kita nampak dia sentuh. Dan dekat mana bila dia sampai tahap tu, dia breakout terus naik. Okay, contoh sini secara kasar kita nampak ni weekly pasang yang 5 years. Okay, pasang yang 5 years lebih clear. Okay. Sini kita nampak dia breakout terus naik. Sini dia punya resistance dia. Boleh ambil yang kotak ni. Okay, kotak ni kita buat tanda macam ni. Okay, ini resistance dia lah. Sekarang dah jadi support lah. Support kuat dia. Kalau bocor yang ni, dia jadi downtrend. Automatic jadi downtrend. Okay. Tadi kita tengok support melalui channel. Sekarang support melalui lukisan support dan resistance kita tarik. Boleh tarik guna yang ni pun boleh juga horizontal line macam ni contoh. Boleh. Ataupun kita guna kotak. Sebab dia punya kadang-kadang kita boleh nampak dia dekat line-line sini. Dia akan main dekat dalam kotak. Alright. So, kita tutup. Kita ambil guna kotak. Kita draw guna kotak. Support kita ni. Right. Itu adalah satu support. Satu tengok lagi dekat mana dia. Bila dia breakout tu, dia berjaya naik. Tengok sini dia sentuh sekejap. Dia drop balik. So, kita tahu lah.
Selalu dia memang wick yang kecil tu dia punya resistance dia. Okey, kalau support ni, kalau support yang best juga ini memang kita dah, kalau dekat harga sini memang dah kita dah jual dah. Cuma saya nak tunjuk cara plot saja. Okey, sini bawah dia support kita. Candle banyak sentuh kat sini lah. Kita dia sentuh sini dia rebound. Dia sentuh sini dia rebound. Sini dia fail. Okey, dia fail dia drop. So kita tahu candle sentuh kat situ dekat mana yang kuat menunjukkan harga tu membagi efek pada harga tu adalah dekat area sini. Sini dia rebound, dia tak drop terus lah, dia rebound dia terus naik. Okey, sini satu support kuat kita tahu. Okey, ni dia turun sampai sini dia naik balik. Okey, ini ruangan kotak ni dia sentuh dekat kotak atas ni dia naik balik. Yang ni dia touch bocor. Dia cari yang support bawah ni. Touch and bocor juga. So kita tahu ini adalah dia punya support support kuat kat sini. Alright. Yang ini last support dah. Dia touch sini dia terus naik. Dekat mana candle sentuh dan dia buat perubahan. Sama ada naik atau turun. Yang situlah support dan resistance dia. So kita nampak sini 1 2 3 4 support dia lah. Okay, tak adalah kita nak beli counter ni kalau dah bocor sampai ke sini. Counter ni dah bocor ni, kita beli kat atas ni, takkan kita nak jual kat sini berapa banyak kerugian kita. So kita guna yang channel tadilah. Alright. Ataupun yang ni kita dah tengok secara weekly, kita pergi ke daily macam tu. Daily. Okay, nampak tak dekat mana support resistance? Cuba tengok. Sini kan. Bila dia touch sini dia terus buat satu kenaikan yang baru. So okey, sini satu. Sini satu. Selalu dekat week week kecil ni pun kita kira tau. Okey. Right. So dia ni akan jadi support dia. Kalau dia bocor dia akan turun ke bawah. Ini week kat atas ni. Dia yang sentuh beberapa ni. 1, 2, 3. Ini dia sentuh sini dia berjaya breakout dia naik atas. Okay, resistance dekat sini. Sebab apa? Dia sampai area atas ni je, dia tak berjaya pergi pun. Dia terus junam. Okay, so sini. Area situ lah. Okay, resistance. Okay. Kecil. Situ resistance dia. So, dia akan main-main kat sini lah dulu. Kalau dia berjaya breakout area RM1.30. Ini ada berapa ni? 1315 1350. Okey. Kita dah nampak dekat mana harga tu sedang test ini. Dia sedang try cari support. Okey, kalau bocor, ini adalah support dia seterusnya. Alright, itu dekat daily. Okey, seterusnya orang yang nak rempit. Orang yang nak rempit guna katalah 15 minit. Okey, support dia macam boleh di Allah. Support dia masih boleh guna yang sama sebab tu penting kita tengok daripada weekly. Sebab itu adalah strong support dia. Draw support resistance draw dekat weekly dulu baru kita pergi ke minit-minit kecil. Tengok ni exactly sama je Dia touch sini dia down dia turun Dia sini resistance dia. Sini dia punya resistance pertama, yang ni dia breakout dia terus naik. Okey, so betul memang guna weekly. Alright. So, ini dah lepas. Kita dah tahu support resistance dah. Cukup dah kita tahu dah kalau bocor next dia cari mana dan cari mana kan. Alright. So, untuk prediction harga. Contoh kita dah buat support resistance semua. Nak tahu harga tu boleh bergerak sampai mana. Katalah kita guna daily. Okay. Harga tu sekarang kita tengok harga tu nak drop. Dia nak drop sampai mana. Okay, ini katalah dia tengah berehat dekat sini. Tak nampak pergerakan harga sangat. So, ni dia start mula naik kan. Okay, kita boleh ambil Fibo retracement untuk kita tahu dia turun sampai mana. Ambil yang low point dia, yang mula-mula dia nak naik kat sini. Okay, dia turun. Paling low dia kat sini lah yang mula nampak dia nak buat perubahan harga. Okay, kat sini tarik daripada bawah, naik ke atas, sentuh yang wick atas paling tinggi.
Alright. So, selalu dia akan retrace dekat 61.8%. Last adalah 78.6% ni. Okay, kalau dia drop, kita letak 2 bit daripada ni. Kadang-kadang dia push harga sampai ke bawah daripada 78 ni. Contoh harga 178.60 tu adalah 1.030. Tapi Jerung jahat, dia nampak retailer, kita ada dalam ni tak jual-jual lagi. Harga dah turun tapi tak jual-jual. Dia tak, dia ni nak kena ni. So, dia jual. Dia shake dia jual harga sampai turun 1.010. Kita pun dah cuak lah. Kita ingat dah downtrend lah sebab bocor. Tengok. Elok kita jual dia rebound. So bagi sedikit ruang dekat bawah ni. Dekat bawah ni. Untuk shake retailer. Okay. Kalau 2-3 bit pun bocor juga memang kena cabut sebab dia akan jadi downtrend. Sekarang dia masih sihat retracement yang sihat. Sebab dia touch dekat 61.80. Okay. Dia sebenarnya ni semua area retest 50, 61, 78 tempat-tempat dia turun sebelum dia naik semula. Okey, contoh sekarang dia dah turun sampai 61.80. So orang yang baru nak masuk, tunggu harga naik atas 1.145. Dia dah turun sampai sini, kita tunggu harga naik balik atas 50%, 1.145 ke 1.190 baru beli. Sebab itu adalah tanda dia dah start nak naik. Okey. Sebab dia dah turun sampai sini kan. So resistance bila dia turun sampai sini, support dia akan jadi RM1 point ni lah. Dekat harga ni dekat 61.80, harga dia 1.095. So itu adalah support dia. So yang ni resistance dia 1.145 akan jadi resistance dia. So kalau dia berjaya breakout naik atas ni, nampak dia akan buat uptrend yang baru lah. Okay, maksudnya dia dah settle dia punya penurunan. Sekarang kita tak tahu lagi. Kita tengok dulu. Okay, kita tengok dulu. Kalau nak selamat adalah dengan adanya satu candle lain hijau bullish makan candle yang merah ni. Maksudnya katalah esok hari Isnin ada volume masuk macam ni, volume yang tinggi masuk. Dia breakout, dia pecahkan ni. Dia naik atas ni 38.20% ni, dia naik sampai RM1, 1.245. Okey, kita tahu tu dah start bullish. Dia dah start habis dah. Dia punya penurunan. Okey, dia punya correction tu dah habis. Contohnya dia turun, kan dia dah turun sampai sini. Lepas tu dia test sini, dia berjaya breakout. Lepas tu dia test sini, dia berjaya breakout. Dia dah naik sampai sini. Lepas tu harga dia dah mengatasi yang candle sebelum ni. Kita dah boleh entry kat situ. Kita entry kat situ, ini akan jadi kita punya support. Sini support kita, sini support kita, sini support kita. Okey. Tapi better tunggu dia naik dulu. Sebab itu takut dia ni, even dia dah rebound daripada 61.8%, kita takut tak jadi. Sebab volume tak nampak orang beli pun. Minat beli tak ada pun. Volume macam still kering kat sini. Minat beli macam ni Ada volume tinggi-tinggi. At least volume macam ni. Okay. Kita tengok volume sebelum. Adakah dia mengatasi? Tak kan? So kita tak nampak ada kekuatan counter ni nak pergi lagi. So tak perlu masuk lagi. Macam tu kita tengok. Kalau kita tengok time frame kecil. 15 minit. Okay. 15 minit kita nampak apa? Nampak dia dah start nak rebound Candle kecil. Okay. Ni dia harga turun kat sini. Dia sini lah. Dah satu dengan ni. Rasa dia start tolak harga. Okay. Push. Ada minat belian. Dia push. Dia jadi dindong. Tapi belum naik atas 38.20%. Belum lagi dia belum naik sampai sini. Kalau dia naik atas sini, dia akan buat satu trend uptrend yang baru. Sekarang masih risky untuk masuk Okay. Alright. Daily. Okay, nanti kita tahu point retracement. Sekarang kita nak tahu projection harga. Okay. Contoh sebab projection harga kita kena ambil 3 point. Low, high, low. So, sini, katalah kita ambil tadi point low dia kat sini. Contoh ini low. Ini high. Ini low dia pergi. Contoh. Yang ni sebab saya belajar elite waves tadi. Dia mengganggu sikit. Sekejap.
Kita boleh on. Dah bertindih dengan dia ni pula. Okay, kita delete dulu Allah Akbar. Tersilap. Okay, kita delete dulu retracement. Okay, so kita nampak extension dia boleh pergi kat mana? Okay, first dia akan pergi kat sini dulu lah. 1.8% sehingga 40 sen. Contoh kita punya target dekat sini dulu. Okay, sebelum nak pergi, inilah terlampau tinggi. So kita target yang ni dulu. Ataupun at least katalah next pun kita nak tinggi sangat target pun. Alright, kejap. Letak 100. Okay. Di sini. So kita tahu dia punya resistance RM1 point. Ni lah. Ini resistance kedua, ini resistance 3, ini resistance 4, ini resistance 5. Resistance 1 kalau berjaya breakout ini akan jadi support, resistance become support. Resistance 2 kalau berjaya breakout ini akan jadi support. Resistance become support 2. Ni RBS 3, RBS 3 kalau RBS 4 kalau berjaya lepas Semua ni asalnya resistance. Kalau berjaya lepas satu-satu akan tukar jadi RBS, resistance become support. Alright. Cara nak tarik dia kena ada 3 point macam saya ajar tadi. Kita ulang balik. Okay, kita delete semua. Macam ni. Kita nak ambil 3 point lah. Point bawah paling tinggi dengan point dia turun. So, point bawah dia yang terdekat sebenarnya boleh je tarik sampai bawah ni. Tapi itu akan jadi terlampau jauh. Kita nak yang terdekat saja. So, kita ambil yang kat sini lah. Sebelum lagi dia naik, dia turun kat mana? Kat sini. Okay, dia naik, dia turun kat mana? Kat sini. So, dia naik sini, dia start naik paling tinggi dekat mana? Kat atas ni. So, kita pergi satu point yang terdekat low dia. 1 point. Okay. Pergi sekali ambil point low dia. Low. Ini paling tinggi. Dia pergi. Ini paling bawah dia pergi yang terdekat. Pada masa terdekat. Okay, so kita dapatlah projection harga dia. Dia kena pergi mana? Dia kena naik atas ni dulu. Dia kena naik atas ni dulu. Dia kena naik atas ni dulu. So, kita tengok kita nak TP kat mana. Alright. Dia memang boleh berubah-ubah sebab ikut mana kita tarik. Kalau kita tarik dekat point kita kat bawah ni, dia akan jadi lain pula. Yang penting kita tahu kita nak cari support dan resistance. Kita tahu harga kita nak project berapa. Kita sendiri yang decide Sebab dia akan bagi value based apa yang kita buat. Kini kalau kita ambil low dekat sini, maksudnya kita nak aim pergi high yang tinggi. Kita punya projection harga tu tinggi. So kita nak swing lama. Kalau kita ambil harga dekat sini, ini beberapa candle yang sebelum, maksudnya kita maybe swing sekejap saja. Okay, kita still swing tapi tak lama seperti kita swing kat bawah ni. Kalau kita tarik kat bawah ni, lagilah kita punya swing tu lama. Alright, contoh kita ambil yang bawah ni. Low kat bawah ni. Ini point low kita, ini point high kita tetap sama. Point low kita yang terbaru tetap sama. Alright, so nampak tak perbezaan dia? Projection dia kita akan pergi lagi jauh lah. 100 je dekat lain. Okay, yang ni katalah ini ambil masa sebulan nak seminggu 2 minggu untuk sampai RM1.57.5 100 je dekat sini. Tapi kalau untuk yang 100 yang kita tarik daripada bawah ni, ini mungkin perlukan lebih lama. Katalah perlukan 2 bulan ataupun sebab kita tengok selalu yang saya swing. Kalau 30% tu perlukan dalam 2 bulan juga. Tadi kita ambil point low kat sini. Oh, sini dah sampai 1%. Kalau dah sampai macam ni, 130% ni, memang 3 bulan juga. Kalau daripada bawah ni kita predict nak dapat 100% ni, dalam 3 bulan juga. Kalau yang ni, kita ambil point low dia kat sini tadi kan. Point low kat sini. Nak pergi kat 100 sini. Okay. Okay, katalah yang ni dalam sebulan 2 kita swing. Yang ni perlukan 3 bulan dan ke atas lah. Alright. Sebab kita ambil jangka yang lebih jauh. Okay, ini candle kan 1 hari 1 candle. So, kalau kita rujukan kita candle yang jauh. Point low yang jauh. So, projection dia akan pergi jauh. Okay, projection tu
harga dijangkakan akan naik. Memang akan naik, tapi perlukan masa. Dan kita kena tahu support dekat mana. Kalau bocor, kita tunggu 2-3 bulan pun tetap akan jatuh. Sebab dia dah habis dia punya tadi yang support kita buat. Ingat lagi dia tak? Support kuat yang kita buat. Kalau dia dah bocor, dia akan cari support seterusnya dan seterusnya. So, kita tunggu dia naik sampai 100. Memang tak naik. Dia dah jadi lain lah. Kena buat yang baru lah. Kena tarik yang baru. Ini hanya jadi kalau betul-betul dia teruskan kenaikan. Okay. Kalau dia buat downtrend, tak jadi tak valid. Kena buat semula tarik. Alright. So, kita ambil counter lain pula. Contoh. MW. Okay. Counter uptrend, kita akan nampak dia dalam keadaan structure uptrend. So, kita pergi dekat weekly macam biasa. Ini SMA 200 counter di atas SMA 200 dia nak buat uptrend yang baru. Sekarang dia masih bawah, kita expect dia akan cuba cari SMA 200 ni dan cuba breakout. Okay, kena ada volume lah. Kalau ada volume macam ni masuk, terus masuk kita pun join masuk Kalau weekly kita tengok candle melepasi SMA 200 atau with volume, ada volume tinggi, terus masuk je. Ini akan jadi kita punya support. Alright. So, kita buat drawing yang biasa. Okay, kita nampak 5 years. 5 years. Oh, sebenarnya dia bukanlah counter uptrend. Bukan Dia masih ranging dalam ni. Belum tentu lagi dia nak uptrend. Uptrend dia kena breakout. Okay, nampak tak? Dia masih ada resistance dia. Dan uptrend dia kena breakout. Yang ni dulu, kotak ni naik atas. So, sekarang belum uptrend, tapi nampak dia percubaan nak naik dari segi yang terdekat. Contoh kita, kalau kita padam ni. Okay, kalau kita nak tengok dari segi ni. Nampak. Wave kecil ni memang dia uptrend. Overall, secara menyeluruh belum uptrend. Kalau kita nak yang terdekat, dia uptrend. Selagi mana dia tak bocor, channel. Kalau dia bocor, dia akan buat downtrend baru. So, berhati-hatilah counter ni. Dia selalunya counter yang bawah MA 200 memang macam ni lah. Risiko dia downtrend. Sebab counter yang uptrend atas SMA 200. Counter yang bawah SMA 200, dia counter downtrend. Tapi tadi kita nampak dia baru nak push dan tolak harga naik ke atas. Alright. Ini betul-betul buy on dip. Very risky Kita ambil counter lain. GBS momentum. Skim Wolf. Alright. So, Skim Wolf weekly nampak uptrend. Dia terdekat ni nampak uptrend. Kita tarik channel je. Tarik channel ambil yang bawah ni. Nampak candle bawah bersentuh 2. At least 2 1, 2, 3, 4, 5. Okay lah tu. Atas. Ni satu. Yang ni atas sebab kita nampak resistance dah kuat dekat situ. Resistance tak apa. Kita ambil yang tinggi. Okay. Sebab kita tahu dekat situ dia boleh pergi lagi lah kalau kita nak target lah Ikut tamak kita Kalau kita jenis tak berapa nak tamak, ambil badan dia badan. Kalau kita jenis yang tamak, kita boleh buat resistor kat sini. Untuk yang hak jenis suka draw kotak lagi senang Range harga dia resistant kat situ. Dekat dalam ni di antara RM1 pula 61 sen hingga 63 sen. Range dia punya resistance dia kat situ. Alright.
So kita tahu sini resistance dia, support area ni lah, trend line yang ni Kalau yang terdekat ni, macam saya tunjuk tadi, okey kita ambil ni. Mana yang kena banyak? Ni wick dia ni. Dan wick yang bawah tu. Allah. Okey. Alright. Kalau yang nak jenis ambil tebal dekat sini lah. Wick dia. Candle ni nampak tak? Dia punya wick dia kat situ. So kita boleh jadikan yang ni support kita. Sebenarnya yang ni lah paling bawah dekat sini lah Kotak yang bawah ni lah. Kita ambil trend line dia. Trend line. Mana dia? Sekejap. Horizontal line. Okay. So situ kita punya support last Kalau tak dia akan cari yang bawah ni. Bawah channel bawah ni. Okay, channel bawah ni kita tengok kalau kita draw pun dekat ni. Dekat mana candle banyak sentuh 1, 2, 3, 4, 5. Sini pun kita tahu kalau kita buat kotak dia akan jadi sekali ni lah. Sekali wick dia. Tak kisah Tak kisah kita nak draw guna line ke ataupun guna kotak. Kalau kotak kita ada range harga. Range harga ni dia akan dindong dalam ni lah. Tintau sentuh berjaya. Berjaya rebound naik atas. Okay, yang ni tintau berjaya rebound naik atas. Okay, kalau tak kita boleh kata bawah ni lah yang kuning ni. Tapi tak semua turun sampai bawah ni kan. Ada yang turun sampai, okay, dia semua turun bawah ni. Alright, yang ni kan kalau kita tarik sampai hujung ni, okay, kita nampak sini resistance dia sebelum ni. Dia masuk bahagian situ, dia turun. Yang ni dia test, dia berjaya break up. Dia dindong, dia naik ke atas, dia touch yang ni pula. Alright. So, kalau nak clear lagi, buat kotak sebenarnya. Kalau tak biasa, boleh guna trend line je. Trend line lagi, horizontal line. Ni. Horizontal line. Okay. Kalau yang rasa nak dalam range, ambil kotak. Kotak dekat mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ni, rectangle ni. Kita ambil wick dia. Yang tu kita tengok candle banyak sentuh kat situ. Yang ni dia sentuh, dia turun kan. Okay, so ni resistance. Yang ni dia sentuh, dia naik kan. Okay, so resistance become support. So kita tahu kat area ni kuat. Ada something berlaku. Harga kalau touch kat sini, dia buat something. So kita boleh buat kotak. Tapi siapa yang tak biasa dengan kotak, boleh tarik. Ni. Horizontal line. Kita agak-agak yang ni middle channel. Okay, middle channel. Sebelah dia kita tengok okay ni candle sentuh. Okay, kita tarik trend line lagi. Line horizontal ni. Okay, kita buat itu sebagai support kita. Alright. Lagi, kita tahu pergi ke daily. Selalunya kalau weekly kita dah buat strong support. Daily ikut je. Sebab itulah kena start dengan weekly. Sebab weekly tu akan jadi strong support kita. Strong support, strong resistance. Senang kita nak tengok. Macam tu. Okay. So kalau ini berjaya break up, ini akan jadi dia punya support. So net resistance dia nak pergi mana? Kita tengok weekly balik. Sebelah-sebelah dia. Kita tengok sebelah-sebelah dia sebab kita nak cari resistance. Sebab kata berjaya breakout berjaya pecahkan, dia nak pergi mana? Dia, kita tengok sebelah ni, ini. Candle banyak react dekat sini. Yang ni area sini, kita buat kotak. Allah. Saya ni mouse ni degil, tak nak ikut. Okay. Alright, sekejap. Di bawah sikit. Kalau kita nak ambil sekali wick yang sini, kita boleh masukkan macam tu. Yang ni kita turun sikit. Okay. So, kita nampak harga touch ni
tak berjaya sustain, tak berjaya breakout, dia drop. Okay, yang ni harga turun. Dia berjaya breakout yang resistance 1. Dalam kotak ni resistance 2 kotak tu. Okay, dia naik lagi. Dia kena breakout dekat sini dulu. Alright, so yang ni benda sama. Okay, kita boleh tarik dia pergi ke sebelah lah. Tarik untuk kita tahu resistance yang terdekat. Okay. So dekat mana range harga resistance kita adalah 775 dan 810. Itu tempat resistance kita yang seterusnya. Kalau berjaya breakout ni. Okay, itu salah satu cara ataupun ambil ni. Tekan clone. Okay. Letak susun balik atas dia ni. Okay. So kalau dia berjaya breakout, dia akan naik atas ni. Dia akan cari yang ni. Middle channel. Alright. Lepas middle channel ni, kalau berjaya breakout, dia akan cari upper channel. Okay, kalau dia tak berjaya sustain atas ni, dia akan turun cari middle channel balik. Kalau dia tak berjaya, dia cari lower. Kalau dia gagal juga bertahan, bocor juga, dia akan cari yang ni, middle yang ni. Kalau dia bocor juga, dia akan cari bawah ni. So, kita tahu kita ada berapa banyak support resistance kat sini. Hanya menggunakan channel kotak ni. Kotak ni kita tengok kalau kita tarik pun kita tahu semua resistance dia kat situ. Candle bermain kat situ je. Tita, tak berjaya naik, dia drop. Tita, berjaya naik, dia terus terbang. Okay, lagi sama je. Dia buat kat weekly. Kalau kita buat kat weekly, daily pun kita boleh nampak. Okay, support resistance dia dekat area situ juga. Okay, seterusnya kita cari counter lain pula. Teladan. Pergi kat weekly. Macam ni. Nampak apa? Dia kalau kita ada uptrend, mata kita tengok nampak dia uptrend tau. Ini kalau downtrend kita nampak downtrend. Okay. Okay, kalau tak uptrend, kita akan nampak obvious dia uptrend. Kalau dia downtrend, kita obvious nampak dia downtrend. Kalau macam ni, adalah seketulnya tak bergerak banyak pun. Even dia naik macam tu, sebenarnya kita tak nampak dia obvious uptrend. Dia boleh, tapi kalau kita trade kat dalam kotak ni pun, sini harga berapa? 660. Boleh bagi sampai 80. Ada je orang yang minat counter jenis macam ni. Okay. Dia tak nampak lagi dia nak buat uptrend, tapi ada orang suka. So dia still masuk sebab dia rasa dia boleh TP dekat atas ni, kat atas kotak. So dia lepas dia take profit, dia nak junam balik, main kat kotak ni, dia tak kisah. Ada orang tunggu dekat kotak bawah ni. Dia tunggu dia turun. Okay, so dia TP dekat atas ni. Boleh je. Tapi kalau saya tak galakkan counter yang tak nampak. Dalam weekly tak nampak pergerakan langsung harga dia ni. Tak tahu. Yang ni macam ni. Tak digalakkan lah. Tak nampak dia uptrend. Nampak dia macam tu je. Dalam range naik turun, naik turun. So tak menarik. Kalau tak menarik macam ni, kita nak buat resistance pun tak seronok. Sebab dia baru lagi. Tengok candle ada berapa je. Kita tengok daily. Nampak tak uptrend? Tak. Nampak dia sideways. Okay. Ni downtrend. Lepas tu nampak dia sideways. Sideways tu dia tak, harga dia main kat kotak. Kotak ni down. Ni down. Dia kena breakout atas ni, dia buat trend baru. Kena breakout Breakout harga ni. RM9.70. RM9 lagi. 67 sen breakout. Barulah nampak dia nak buat kenaikan baru. Kira dia buat macam ni Kira dia buat macam ni. Dia downtrend. Sideways. Kita nak dia uptrend. Kita takut dia downtrend, dia sideways, dia junam.
Sebab tak ada confirmation lagi. Sebab tu orang suka trade breakout tu bukan saja-saja dia kejar harga, tapi dia ada teknik. Teknik dia sanggup lah kalau kita breakout ni akan terus jadi support. Resistance become support. Katalah dia beli breakout kotak ni dekat harga 670. 670 tu automatik akan jadi support je. Okay. Macam tu je lah Lepas tu next dekat mana? Katalah kita dekat sini. Sebab yang week dia kat sini. So kita nak tanda dekat sini. Next support dekat 655. Kita tentukan dekat mana kita tengok ni. Dekat mana candle banyak bersentuh. Area sini. Area sini. So ini kita boleh jadikan support. Katalah ini support 1, ini support 1, ini support 2. Satu dia masuk dekat sini. Bila candle pecah. Breakout. Ada volume masuk. Breakout naik atas 67 sen. Dia beli. Okay, dia beli. Lepas tu. Harga bocor. Lepas tu dia tu tak nak jual lagi. Just, aku tahu ni dia nak breakout lagi. Okay. Next support dia kat sini lah. Dia kena tunggu 645. Kalau bocor juga kena cabut lah. Kalau tak, okay. Right je lah. Dia akan naik secara zigzag Contoh dia breakout. Okay. Dia breakout. 67 sen masuk. Contoh lah Saya bagi contoh je. Lepas tu dia pun zigzag. Dia turun balik. Dia kan selalu macam tu. Dia naik. Dia turun balik. Dia baru naik semula kan. Dia kan dindong-dindong. Selalunya kalau dia dah naik. Breakout ni dia volume tinggi. Dia memang naik terus lah. Terkejar-kejar macam ni lah. Terkejar-kejar. Lepas tu dia turun balik. Dia naik semula. Ada orang yang bijak. Yang dia tak sempat nak beli masa breakout. Dia tunggu buat pullback. Tu. Lepas harga naik tinggi. Dia akan turun rehat. Dia masuk kat situ. Sebab dia tahu dia akan naik balik. Nak masuk kat sini pun kena ada teknik. Bukan tunggu pullback saja. Contoh Contoh tunggu pullback. Ini katalah dia dah tengok teladan ni dah lama. Masa harga naik ni dia tak sempat beli. Lepas tu dia pun tunggulah harga turun. Turun. Dekat mana turun takut turun lagi tunggu candle mengatasi candle sebelum. Okay, ni candle ni dah makan candle sebelum dia. So dia pun masuk dekat sini. Dia EP kat 640, support dia dekat area sini. Ini dia jadikan support. Selagi mana harga tak turun sampai sini, dia hold. Hold berjaya. Dia beli sampai ke atas gunung ni. Okay. Kalau yang jenis pasang trailing stop macam tu kan. Okay, contoh dia tengok harga daripada sini naik, takut nak beli. Lepas tu tengok harga dah turun. Okay, tanda dulu. Dia turun sampai mana? Turun. Tanda dulu. Contoh, kita ingat kan kat sini dia turun, dia nak rebound. Tak juga. Dia turun sampai bawah. Okay, tanda dulu. Alright. Turun sampai bawah ni. Naik. Dia turun balik sampai bawah ni. 2 kali. Okay, itu support kuat dia. Okay, tak apa. Itu support dia. Lepas tu tengok, candle ni berjaya tak? Breakout candle 2 candle sebelum. 1, 2. Berjaya tak? Ni tak berjaya lagi. Next dia berjaya. Dekat sini berjaya. So, terus dia EP dekat sini. Area sini lah ada DP kan. Area sini atas sikit lah. Macam tak logik pula. Dia terus beli kat sini kan. Dia pun beli kat 645. Support dia kat bawah ni. Selagi mana candle ni tak jatuh kat bawah ni. Dia tak jual. So dia hold. Dia hold. Okay. So support seterusnya. Bila dah harga dah naik sampai ke area sini. Dia pun naiklah support dia. Dia naik pula support dia dekat mana? Dekat candle yang besar ni. Ni candle yang bullish ni. Okay, tengok harga pun tak jatuh, tak sentuh. So dia tak perlu jual lagi. Okay, dia naik. Dia pun tukar lagi dia punya support. Okay, tengok harga naik sampai atas ni kan. Dia tukarlah support dia. Support dia tarik, dia letak kat sini pula. Okay. So next, selagi mana harga tak turun kat sini, dia tak jual. Sebab dia dah beli kat bawah ni tadi kan. Berapa tadi? 645 yang beli. Alright, so harga tak turun lagi. Dan harga naik. So katalah harga naik. Dia pun letaklah support dekat seterusnya. Harga kat sini pula. Okay. Lepas tu harga naik lagi. Dia pun letaklah support kat seterusnya. Dekat candle yang bullish ni. Mak dia. Selagi tak bocor dia tak nak jual dia kata. Teng. Sampai sini dah bocor. So dia dah jual. Dekat 695. Yang jenis kata dah tamak nampak jatuh. Jual je lah. Sampai. Ini pun ada validation kat ni.
Ini nampak nak jatuh, Oh, ini confirm jatuh. So, jual je lah. Ini candle ni dah melepasi 2 candle sebelum, maksudnya dia nak jurnal. Macam naik 2 candle ni, dia mengatasi 2 candle tu, maksudnya dia nak naik. Ini dia turun, over drop daripada 2 candle sebelum. So, dia nak jurnal. Macam tu je lah. Lagi, apa lagi? Kita bagi yang mulus lah. Bagi contoh lagi. Ini kita nak secara basic tanpa apa-apa. Wow, uptrend. Okay, kita tengok weekly. Yang ni barulah mata kita nampak uptrend kan. Tengok sekali pandang nampak uptrend. Alright. So, weekly 5 years. Ambil parallel channel. Ni 1, 2, 3 parallel channel. Tanda yang bawah tu bagi sentuh at least 2. Tarik kita nampak dia bersentuh-sentuh tu. Okay, ni dia punya ni. So, sekarang dia dah lepas dia punya resistor middle. Middle channel dia dah lepas. Middle channel dia dah lepas. So, kita tahu resistance seterusnya apa channel. Dia akan cari dekat area 1375 ataupun mungkin 1380 Okay, so kita tahu dekat sini kita punya resistance support kita dekat lower channel. Lower channel area mana? Area sini. Kita tengok candle pun sentuh-sentuh ni. Kita sentuh sini tak berjaya, dia jatuh. Dia berjaya breakout. Maksudnya so confirm kat sini support dengan resistance yang terdekat RBS dia. Sebab apa Yang ni kita tahu dia sentuh, dia naik sikit, bocor je drop. Yang ni touch, tak berjaya lepas, drop. Sini touch, berjaya breakout. Maksudnya dekat point sini, berlakunya reaksi harga. So kita tahu situ adalah resistant yang kuat, ataupun bila dah lepas, candle dah lepas, dia adalah RBS yang kuat. Okay, ni 1. Ini 2. Ini sebab dia middle channel. Lepas tu kita nampak pun candle banyak bersentuh kat situ. So kita tahu itu adalah support dia. Kita boleh support trendline boleh. Kita nak buat support kotak boleh. Support channel pun boleh. Okay, terpulang. Alright. Macam ni kita tahu dia akan pergi cari sini dulu Area 1380 lah. Sebab selalu kalau dah berjaya breakout ni, dia akan cari atas ni lah. Middle channel akan cari macam ni. Middle channel dia akan cari apa, baru dia drop. Okay, kita expect dia naik dulu lah Kalau tak, dia turun balik semula dekat lower. Okay, yang terdekat lower dia kat sini. Ni bersentuh, nampak tak? Kita buat ini channel, lepas tu kita tarik tengok, nampak dia bersentuh kat sini. So kita tahu dekat sini lah dia akan drop. Antara support yang kuat, lepas tu seterusnya dekat sini. Seterusnya kat sini. Kita boleh nampak. Kalau dah harga bocor, dia nak downtrend lah. Okay, kalau dia berjaya breakout pula atas ni, kita buat clone. Macam tadi tekan clone. Ambil ni bagi sama. Okay, kita tahu. Next dia akan cari yang ni. Atas ni. So dia akan dindang-dindang atas channel yang atas pula Macam tu saja nak buat support resistance. Yang daily dia akan follow je yang weekly. Selalu dia follow je. Lebih kurang je. Kita tahu support resistance dia kuat dekat situ. Sama je. Pergi tanda dekat weekly dulu. Alright. So, saya rasa okay, untuk yang manual itu saja. Siapa yang ada okay, counter apa kita tengok guna indikator satu. CMSB okay ke? CM. Ini siapa yang ada GBS indicator okay, contoh kita pasang GBS rate detail. So kat sini dah ada support resistance. So senang lah. Kita tahu 7 cross up 21 untuk kita masuk. Bila dia cross up, sepatutnya dekat bawah lagi ni. Dekat sini kita kena masuk. Kita maybe tak dapat nak masuk sharp Sepatutnya kena masuk sharp sini bila dia cross up. Tapi selalunya tak. Mungkin kita akan beli harga selepas confirmation yang betul-betul dia dah cross up, kita beli kat sini.
Sebab kita delay sikit. So kita beli kat sini, kita dapatlah beberapa bit. Okay. Kalau dia turun daripada harga kita beli, kita kena keluar lah. Yang ni dia akan tunjuk nanti. Okay, sekarang sebab harga dah naik, dia automatik berubah. Kalau harga naik nanti dia support dia akan jadi yang kat sini contoh. Inilah support gancat. Ini adalah resisten gancat. So sekarang ni support yang terdekat adalah RM1.45. Support kedua dia adalah RM1.39. Resisten dia yang ni RM1.57. Alright. Resisten kedua dia 163. Okay, kita tengok resisten ni semua resisten support sebab yang ni dia dindong dia harga bermain kat situ. Kalau kita sebetulnya kita boleh nampak 1 dan S2. Sekarang ni dia masih harga bermain dekat sini lah. Alright, itu weekly. Kita tengok daily. Okay. Okay, daily ternampak dia baru saja cross up. Biru atas merah. RSI atas 50, bullish. Okay, kalau indikator memang saya tunjuk macam tu lah cara nak masuk. Confirmation MACD belum biru belum cross up merah. Okay, belum boleh masuk lagi. Even kat atas nampak macam dah cantik. Okay, tunggu di atas line. Line ni lah line pink ni. 20 candle sebelum. Baru boleh masuk. Okay. Sekarang nak masuk tu boleh tapi kita kena jaga support betul-betul lah. Sebab dia belum strongly cross up kita nak double cross up. Double cross up tu dekat atas dia dah cross up, bawah pun cross up. Ni ada 3 lah sebenarnya. Satu, line-line ni cross up ke atas, menonggak ke atas. Storch RSI dia cross up ke atas. Lagi satu MACD. MACD ni biru kena cross up merah. Dia belum cross up. Itu je. Kena ada sikit lagi. Volume. Volume not bad. Kalau volume tinggi baru seronok sikit lah Volume ni kalau dia naik atas dia ni. Sebab ni ada volume yang sebelum ni. Ini ada minat belian dah nampak ada. Cuma kena ada lagi satu volume. Untuk push tolak harga naik atas. Alright. Cuma nak cerita dah ada support resistance kat situ. Kalau kat GBS panel. Allah, sebab ada kalau kita nak beli rempit-rempit tak sempat nak garis-garis kan. Okay, so boleh tengok. Sini RM1.43 kita punya support. Resistance RM1.55 RM5. RM1.50. Aduh. Lepas tu yang ni kalau nak boleh tukar-tukar lah reverse ataupun ni reverse dia terbalikkan harga. Lepas tu ini boleh tukar. Kita nak extend left ke, extend right ke. Fibonacci kita nak color apa, semua boleh ubah kat sini lah. Tapi saya pun jarang guna Fibonacci yang ni. Saya tutup je. Siapa yang suka guna Fibonacci boleh ni. Kalau tak saya tutup je. Baik. Internet lambat. Okay. Boleh je pasang 2 serentak. Kalau saya sebab saya Pro Plus. Boleh pasang 2 serentak. Saya akan nampak support resistance kat sini. Okay. Sini pun saya boleh baca. Bullish tak bullish. Lepas tu saya boleh baca ni. EMA 100 berapa. EMA 50 berapa. So okay. Kalau tak serabut. Okay. Tutup salah satu. Yang ni kalau ada entry masuk je lah kan. Kalau kat sini kita lambat tengok entry dia. Kat sini boleh masuk lagi. Selagi mana ada traffic light. Merah, kuning, hijau. Kita masuk. Yang ni merah, kuning, hijau. Merah belum betul-betul cross up. Even kita nampak candle dia hijau. Bullish. Tapi kita tengok sebenarnya ni belum lagi betul-betul cross up. Merah dia dah ada nampak tanda satu dah Merah dah cross up kuning. Tapi kalau nak ngam-ngam merah cross up kuning buat traffic light. Ni susunan. So kita swing je lah. Okay. Kalau dari segi BB. BB baru start nak mengecut. Dia akan mengembang naik atas. Dia akan cari mana ni. SMA 200 yang warna purple. Itu sebab tu saya tanda set-set SMA 200 ni. Sebab penting. Alright. Itu untuk yang ada nilai indikator GBS. Kalau yang biasa guna GBS Plus pula, dia ada dua-dua, gancak dengan Fibo. Okay. RSI semua dah ada. So satu indikator pun dah cukup dah pasang GBS Plus. RSI dia dah bagi tahu untuk tahu momentum. RSI 60, RSI weekly 50. Okay, dua-dua bullish.
Weekly bullish, daily bullish, lepas tu dah ada buy signal. Lepas tu support dia kita tahu support gancat dekat sini. Okay, support Fibonacci dekat sini. Okay, kalau nak tukar, katalah kita nak ni buat reverse Fibonacci. Okay, so dia akan tukar nilai tu ke bawah. Kalau kita buat tukar antik, Fibonacci dia start kosong kat bawah. Kalau kita tukar, kosong tu duduk dekat atas ni. Dia macam tu. Okay, so apa saya itu je lah Yang ni lain-lain pasal macam ni, yang ni traffic light dia memang biasa saya guna, biar dia cross up dulu, merah cross up kuning, buat traffic light. Okay, beli. Bila dia dah menunduk, lepas tu traffic light lepas tu balik, cabut lah. Sell signal pun dah ada. Dia dah start menunduk tu, cabut je. Lepas tu, selagi mana candle di atas yang line putih ni, dia adalah bullish. Dia uptrend. Ni nampak dia dah drop tu. Ni baru start bullish balik sebab dia dah naik atas mid BB. Dia middle BB. Okay. Okay, saya itu saja. Nanti kita sambung lagi insyaAllah. Lebih terperinci dengan detail sikit. Kita try buat short. Saya buat je dia jadi meleret-leret. Okay, terima kasih kerana menonton video saya sampai habis ni. Dan kalau siapa yang berminat nak beli indikator, boleh PM saya dekat Telegram Syahidah FZ @SyahidahFZ. Lepas tu kami sediakan support group. Ada juga library library untuk video-video saham, nota-nota saham. Semua dekat situ. Kita ada berapa kali lah meeting bukan selalu sangat Selalu sangat saya pun penat juga. Kawan-kawan kita pun penat juga. Kita buat at least setiap bulan tu adalah meeting. Macam tu. Untuk kita ingat balik pasal saham. Kadang yang dah ada kat situ mungkin dah boring sebab saya ulang-ulang benda yang sama. Cuma yang baru tu mungkin nak tahu juga. Okay. Sebenarnya tak ada apa-apa pun. Kalau saya nak bagi tahu pun dia cross up, dia buat traffic light, swing. Bila dia nak nampak menunduk, traffic light dah terbalik, keluar. Itu je salah cerita benda yang basic. RSI kena atas 50 bullish. Weekly pun atas 50. Nampaklah dia strong nak buat momentum naik. Lagi apa lagi? Cross up, bagi make sure semua cross up. Stoch RSI dia cross up, biru atas merah. Lepas tu yang dia punya MACD biru atas merah, kena cross up dulu. Okay, bila dia kuning ni dia uptrend. Dia start biru dia downtrend. Saya rasa saya ulang benda yang sama Siapa yang selalu tengok video saya pun benda yang sama. Meeting pun benda yang sama. Okay. Alright, so saya sampai sini saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.